النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya tambah satu lagi zikir, iaitu penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada semua penonton pada malam ni di Insta, di Facebook dan juga di TikTok. Syukur kepada Allah. Kita masih lagi menggunakan kitab hadis 40 tentang amalan yang kecil tetapi pahalanya melimpah ruah. Karangan Syekh Dr. Dr. Ayadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi. Dan buku ini menghimpunkan 40 hadis Rasulullah. Kesemuanya yang Nabi ajak, amalan-amalan yang simple, sikit, kecil je, tetapi pahalanya besar. Sangat besar. Dan diterjemahkan oleh Syekh Hairun Nizam bin Man Hussein Hafizahullah. Dan kita sampai pada malam ni pada hadis yang ke-10 dah. Kalau tuan-tuan yang terlepas kuliah-kuliah yang lalu boleh tengoklah dalam rakaman yang lepas. Ni sebab hadis ni yang ke-10, maksudnya dah ada 10 kuliah lah, sebab satu kuliah kita baca satu hadis. Sekejap ya kuliah kita dalam 15 minit, paling lama 20 minit. Macam tu je. Jauh ringkas. Tuan-tuan sekalian, kita masuk malam ini sebelum baca hadis. Hadis ni pendek je. Saya nak peringat satu benda, iaitu kita dah masuk pada malam ini 1 Zulhijjah. Sebahagian daripada kita yang tak dengar kuliah saya sebelum ni, saya ada sebut ada apa dengan Zulhijjah
untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam. Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan, mengikut sebahagian ulama. Maksudnya hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak, iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakkan amalan ibadah dan kebaikan dalam 10 hari ini. Apakah amal kebaikan yang kita nak buat? Saya ringkaskan. Nombor 1, yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran. 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Ada orang kalau baca sirah salafus salih, di kalangan mereka mengkhatamkan Quran pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Antara program yang mereka susun, mereka rancang untuk diri mereka, yang pertama khatam Quran. Yang ni siapa boleh buat, Masya Allah lah, sangat hebat. No? Nombor 1, program khatam Quran. Maksudnya ada 10 hari, sehari 3 juzuk. Kalau tak boleh, rasa berat, sehari 1 muka. Cukuplah. Siapa yang tak pernah baca Quran, tak pernah sepanjang tahun tak baca Quran, 1 Zulhijjah bacalah 1 sehari semuka surat Al-Quran. No? Paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran. Nombor 2, bersedekahlah setiap hari. Kalau bukan bulan biasa, kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali. 1 hingga 10 Zulhijjah, bersedekahlah setiap hari. Saya duk scroll dalam Facebook punya, apa pun saya tak tahulah, iklan-iklan yang keluar tu. Iklan ke apa dia panggil, saya tak tahu. Tapi saya tengok kutipan untuk membina masjid dan kutipan untuk membina madrasah ataupun ma'had sangat banyak. Tuan-tuan cari sehari 1 masjid ataupun 1 madrasah, bagi RM10 sehari. 1 sampai 10 Zulhijjah. Niat nak dapat redha Allah, nak tiru sunnah Nabi, sebab Nabi mengagungkan 1 hingga 10 Zulhijjah ini, dan kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Majoriti ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat wal fajri wa layalin 'ashr, wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang 10, Allah bersumpah dengan 10 malam terawal bulan Zulhijjah, iaitu 1 sampai 10. Maksudnya, kata para ulama tafsir, Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu perkara yang sangat hebat di kalangan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi yang kedua, kita bersedekah. Tadi saya dah sebut Quran, sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah, sebab 10 hari raya Aidil Adha haram berpuasa. 1 hingga 9 kita berpuasa. Quran, sedekah, puasa. Yang keempat, zikir. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal, majoriti ulama pilih ialah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sebut tuan-tuan, zikir ini tuan-tuan banyakkan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini, sehari 300 kali. Yang ni tak ada hadis. Tapi kalau nak banyak berapa, sebahagian ulama sebut banyak itu 300. No? 300. Yang ni tak ada hadis lah, cuma banyakkan. Banyak berapa pun tak apa. Kita letak target senang. No? Apa dia tadi? Sedekah, zikir, Quran, puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Hari ke-8 puasa sunat Tarwiyah. Hari ke-9 Zulhijjah puasa sunat Arafah. Niat.
saja aku puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah. Nah, 10 jangan puasa. Tu alim terlajak pula 10 raya haji pertama, haram berpuasa. Jadi tuan-tuan, 1 sampai 10 ni pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah. InsyaAllah begitulah sunnah Nabi kita dan para salafus salih 300 tahun yang pertama dahulu. Saya ulang balik, kita bersedekah tiap-tiap hari. Ada banyak iklan sedekah untuk masjid, pembinaan masjid dan pembinaan sekolah. Pilih cari satu. Sedekah, puasa sunat 1 hingga 9 Zulhijjah, baca Quran, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulama pilih zikir itu untuk 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Dan yang terakhirnya ialah menghidupkan malam. Nah, siapa yang susah untuk menghidupkan malam, cukuplah witir. Jangan tinggal witir, cukup. Jangan tinggal witir 3 rakaat, cukup. Siapa yang memang sepanjang tahun witir tu memang duk buat dah ustaz. Okey, kalau dah witir tu memang duk buat, ni bagi orang yang peringkat kedua lah. Dia ada yang advance. Nah, yang advance lagi banyak lagi lah witir, tak tinggal tasbih tiap malam sebagainya. Tambahlah 2. Jangan tambah 10 kan, tambah sikit lah 2. Siapa yang tak pernah bangun sepanjang tahun, gantikan dengan witir 3 rakaat cukup. No? Tapi jangan tak semayang isyak pula. Kan? Isyak tak semayang, duk rajin semayang witir, tu tak jadi lah. Tu sesat lah. Jadi tuan-tuan, itu saja. Cukup. Yang lain, eratkan silaturahim, telefon mak ayah kerap, telefon mak ayah kalau duduk jauh dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kesemua amal kebaikan dan ibadah yang tuan-tuan terlintas, ada ratusan amal ibadah. Maka buatlah takat mana yang kita mampu. Tapi yang saya sebut tak sah, yang saya sebut tadi, Quran, zikir, puasa, sedekah dan semayang malam, witir tadi, yang tu jangan tinggal. Target yang tu, buat sikit ya. Siapa yang tak pernah buat sepanjang tahun tak pernah buat, jangan pulun melampau-lampau sekali dia jadi malal. Dia jadi jemu, kan, buat takat yang minimum. Yang minimum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu peringatan ringkas saya untuk kita semua. Sempena 1 Zulhijjah yang kita masuk pada sekarang ni lah, masuk maghrib ni. Dan mula 1 Zulhijjah lah esok insyaAllah. Maghrib ni dah mula lah 1 Zulhijjah. Okay, tuan-tuan sekalian, kita sampai pada hadis yang ke-10. Tajuk dia, ni berapa minit dah? Dah berapa minit dah kita punya ni? Kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita semayang dengan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam berhenti sat kan? Imam berhenti sat dalam 1 saat. Amin beramai-ramai dengan 10 minit. Terima kasih. Jadi beramai-ramai dengan makmum. Benda itu adalah sunnah Nabi dan para sahabat menyebutkan amin bersama Rasulullah sehingga orang yang jaraknya jauh daripada Masjid An-Nabawi dapat mendengar getaran dan gema bunyi amin yang dilantunkan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Kita hari ini senyap sunyi, tak bunyi amin, bunyi imam seorang, lepas tu 2-3 orang aja amin, amin. Apa rahsia di sebalik menyebut amin itu? Kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa qala Ibn Shihab Az-Zuhri: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه البخاري ومسلم. Seperti yang saya sebut, mencecah 100. No? Mana-mana ustaz yang rajin cari, himpunkan, tambah dalam buku ni. Tambah buat karangan baru kan. Bagus no? Untuk
diamalkan oleh umat Nabi Muhammad untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah, nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang imam telah berkehendak untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya, maka kamu semua aminkanlah, kerana sesungguhnya barang siapa yang telah bertepatan aminnya dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah lalu, iaitu dosa kecilnya yang telah lalu. Kalau dia dah umur 58, maksudnya kesemua dosa kecil dia 58 tahun yang lalu diampunkan oleh Allah. Subhanallah. Berapa saat? 3 saat. Dengan syarat apa? Dengan syarat amin dia sama dengan amin para malaikat. Maksudnya Ustaz, adakah ketika kita solat para malaikat melihat? Ya. Sebahagian para malaikat melihat dan menyaksikan solat kita. Sebahagian para malaikat kadang-kala mereka menyebutkan amin ketika imam kita menyebutkan waladdallin. Selepas imam kita menyebutkan waladdallin. Al-Imam Ibn Shihab yang merupakan salah seorang rawi berkata, Rasulullah SAW satu ketika dulu bersabda amin. Nabi sebut amin. Pengajaran hadis yang pertama ialah bila kita semayang dengan imam, semayang jahriyah. Apa maksud jahriyah? Semayang yang bacaan imam kuat, iaitu subuh, maghrib dan isyak. Nah, ataupun semayang Jumaat. Apabila imam telah selesai baca Fatihah, hendaklah menyebut kalimah amin dengan kuat. Anda nampak? Menyebut kalimah amin dengan kuat. Kalimah amin bermaksud, wahai Allah, perkenankanlah, istajib. Amin bermaksud istajib, isim fi'il amar bagi yang belajar nahwu Arab, isim fi'il amar. Dia bukanlah satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu bila jadi imam waladdallin amin, bukan terus sambung, tak boleh. Bukan tak boleh, haram. Maksudnya seelok sebaiknya yang paling sunnah waladdallin. Satu saat baru ramai-ramai bersama dengan makmum sebut amin. Makmum waktu nak sebut amin dengan imam, kuatkan suara. Seperti mana yang berlaku bersama Rasulullah dan juga sahabat. Dulu waktu berkuliah di seluruh Malaysia, bila semayang maghrib ke isyak, saya sangat suka bila saya solat maghrib ataupun isyak di satu masjid ataupun surau yang bergema aminnya. Saya rasa khusyuk, rasa tenang, rasa seronok semayang di tempat tu. Sangat tenang, sangat. Tak tahu, dia ada roh yang kuat. Bukan maksudnya semayang tu diterima, confirm, tak. Tapi masjid dan surau yang sebut amin dengan kuat ni, mereka menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang hampir pupus di masjid-masjid dan surau-surau. Sebahagian masjid dan surau tak dengar langsung, imam saja amin, makmum tak dengar. Bukan sebahagian, kebanyakan masjid. Tuan-tuan boleh tengoklah. Kebanyakan masjid. Orang perempuan tak perlu kuatkan suara. Orang perempuan tak perlu kuatkan suara. Boleh sebut, tetapi sekadar telinga dia saja. Yang nak kuatkan ni orang lelaki-lelaki. Okey. Kemudian, pengajaran yang kedua, kita dah berapa minit? Tak mau lama sangat. Pengajaran yang kedua ialah pengajaran ketiga, ganjaran pahala bagi orang yang mengucapkan kalimah amin itu adalah diampunkan semua dosa kecil dia yang telah lalu. Yang ini kita dah hurai. Pengajaran yang keempat, kita diminta untuk meneladani makhluk-makhluk Allah yang mulia, iaitu para malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Apa yang kita tiru malaikat? Iaitu malaikah, makhluk-makhluk mulia yang tidak ada satu saat pun melakukan maksiat kepada Allah. Mereka suka sebut amin apabila selesai membaca Al-Fatihah. Sebab tu ada hadis, idza wafaqa ta'minukum ta'minal malaikah, apabila bertepatan amin kamu dengan amin para malaikat, bermaksud malaikat menyebut amin. Malaikat ialah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Makhluk-makhluk Allah yang mulia.
Maka kata para ulama, hadis ni nak bagi tahu kat kita, ni pengajaran ulama-ulama yang alim ni depa istimbat pengajaran, depa kata maksudnya Nabi nak bagi tahu tiru perangai para malaikat, iaitu antara ibadat yang malaikat buat ialah mereka mengaminkan apabila dibaca selesai baca Al-Fatihah al-Dhalin. Dan yang terakhir untuk malam ni, iaitulah hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran besar bagi orang yang mengucapkan kalimah amin ini tidak akan diperolehi oleh sesiapa yang tidak mendirikan solat fardu secara berjamaah. Amin ni amin di luar. Kalau kita baca Fatihah di luar solat, adakah dapat juga ganjaran ni? Tidak. Amin yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah amin yang disebut beramai-ramai di dalam solat berjamaah. Amin di situ. Masya Allah. Nah, bukan amin di luar solat. Ni kelebihan yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini, kata para ulama, ialah amin yang disebutkan dalam solat berjamaah. Jadi takat tu dulu insya-Allah. Kita sambung kuliah subuh pagi esok insya-Allah. Kita sambung kuliah subuh pagi esok insya-Allah. Hadis yang ke-11. Jadi tuan-tuan, kita berada pada 10 hari yang disebut oleh Rasulullah khairu ayyamid dunya, hari-hari terbaik dunia. Maksudnya Nabi sangat tekan 10 hari terawal Zulhijjah ini, sehingga para ulama sebut ia lebih istimewa daripada 10 hari terakhir Ramadan. Pastikan diri kita, anak-anak kita berada dalam suasana sunnah Nabi. Siapa yang sepanjang tahun tak semayang, tuan-tuan, pastikan 10 hari terawal Zulhijjah ni jaga semayang 5 waktu. Jaga semayang 5 waktu. Tapi jangan tinggal pula lepas habis 10 Zulhijjah kan. Sepanjang tahun insya-Allah, sepanjang hidup kita. Kadar tu dulu insya-Allah yang baik. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.